Okay, example kali ini adalah untuk cari ROC from XS. So, bila kita kata from XS ni, maka kita tak dapat lari daripada inverse Laplace transform. Okay, ini adalah contoh soalan. XS sama dengan 1 per S tambah 1, S tambah 2. Find dia punya ROC. Okay, alright. Solution dia ialah kita buat, sebabkan dia adalah kita kena guna inverse Laplace punya teknik, apa yang kita buat ialah kita buat partial fraction. Okay, sebab kita buat partial fraction. So, bila partial fraction, maka apa yang kita buat ialah sekarang ni kita ada 2, 1, 2. So, bila 1, 2, maka yang partial fraction ni ada 2 set lah. 1A, 1B. A adalah untuk S tambah 1, B adalah untuk S tambah 2. Kemudian apa yang kita buat ialah kita darab silang. A darab dengan S tambah 2, B darab dengan S tambah 1. Selepas darab silang, maka bawah akan hilang, bawah akan hilang, maka tinggallah hasil darab silang, iaitu A darab S tambah 2 plus B S tambah 1, dan sebelah kiri sekali, sebabkan bawah dia dah hilang, maka tinggal 1 sajalah. Okay. Kan ada banyak teknik untuk settlekan partial fraction. So, maka apa yang kita buat untuk kali ini punya example ialah kita gunakan teknik matikan unknown. Okay. So, dalam kes ni, kita try dulu matikan unknown B. Kita matikan dulu unknown B. So, bila nak matikan unknown B, maka apa yang kita buat ialah kita let S. Kita ganti S ni dengan negatif 1. Okay. Sebab bila kita ganti S dengan negatif 1, apa akan jadi ialah negatif 1 tambah 1 akan jadi kosong. So, bila B darab kosong, B tu mati, hilang. Okay. So, bila negatif 1 ni diganti dekat bahagian S, B yang hilang, dekat ni, dekat A ni, dia tak hilang sebab negatif 1, S diganti kat bahagian A adalah negatif 1 ini, tambah 2 ada nilai. So, 2 tolak 1, maka A sama dengan 1. So, maka apa yang kita dapat ialah A sama dengan 1. Kemudian kita buat sekali lagi. Kali ini ialah matikan unknown A. Nak matikan unknown A, kita kena tengok balik equation kita tadi. Nak matikan unknown A, macam mana kita nak matikan? So, cara dia ialah S mesti negatif 2. Sebabnya kalau negatif 2 tambah 2 barulah kosong. So, maka S kena negatif 2. So, bila S negatif 2, S di sini akan jadi negatif 2 tambah 2, maka dia akan jadi kosong. Tetapi dekat B, S sebab bila dia ganti dengan negatif 2 ada nilai, maka B ada negatif 1 dekat sini, maka kita akan dapat B sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 1. Dia dapat nilai A, dah dapat nilai B, ganti balik dalam partial fraction kita, iaitu A1, B adalah negatif 1. Kita dapat nilai macam ni, maka kita settlekan, kita akan dapat satu equation XS hasil partial fraction, maka boleh dipecahkan, dia akan menjadi 1 per S tambah 1 tolak 1 per S tambah 2. Right. So, daripada sini apa yang kita buat ialah kita tahu untuk ROC kita hanya ambil denominator, penyebut yang bawah. So, ambil S tambah 1 denominator untuk yang first set, first signal, dan yang kedua ialah S tambah 2 second signal. So, apa yang kita buat di sini, kita cari nilai pole, samakan dia dengan kosong, maka kita dapat negatif 1, dan samakan dengan kosong juga untuk S tambah 2, kita akan dapat pole sama dengan negatif 2. So, apa yang kita buat selepas itu, kita tandakan pole ini. Kita tandakan pada pole ini pada kita punya S-plane. Okay, daripada S-plane, maka negatif 1, tandakan pole, dan garis dia punya parallel axis kepada JW ni. Maksudnya sebelum kita nak buat ROC, kita kena buat satu garis yang parallel dengan JW axis ni. So, gariskan untuk negatif 1 dan buat juga untuk pole negatif 2, gariskan. Okay. Daripada sini ni, untuk jadi region of convergence ada 3 option. Satu option dia adalah ROC yang mengatakan kalau ada 2 pole, paling ROC itu boleh terjadi, tapi dengan syarat right of rightmost pole tu yang akan jadi common ROC.
Yang kedua pula, kalau ada dua jenis pole, left yang paling left sekali, maka dialah yang akan menjadi common ROC. Dan yang ketiga ialah jika dia adalah two-sided, maka kita boleh katakan dia boleh jadi vertical strip. So macam mana kita nak tahu dia right ke, dia left ke, dia vertical? Sebab dalam kes ni dia soalan, kalau kita tengok soalan, dia tak macam from XT punya example. From XS punya example untuk si ROC ni, dia just find ROC, kemudian dia bagi nilai XS. Dia tak ada UT. T adalah T domain. So XT tu under T domain punya example. So sekarang dia bagi XS. XS tak ada UT. So kita tak dapat nak detect kiri ke kanan ke, kan? Sebab selalunya UT tu yang akan tolong kita define siapa yang left, siapa yang right. So apa yang kita buat ialah kita terpaksa ambil tiga-tiga option ini dan kita terpaksa buat tiga-tiga option ni. So first option kita try buat option 1. Option 1 kata rightmost pole ni akan menentukan common ROC. Siapa yang paling kanan, dia lah akan jadi common ROC. So sebabkan dia ada dua pole ini, maka kita buat right of rightmost pole. Bila right ni bermaksud right, kita kena lorekkan hasil yang kita tak lorek kosong tadi ni. Kan tadi kita tak lorek. So kita kena lorek belah kanan sebab kita nak buat option yang pertama. Option pertama kata right. Right ni maksudnya ROC dia semua right. Dan paling right dia jadi common. Okay. So kita right. Yang negatif 1 pun right. Lorekkan belah kanan, belah right. Negatif 2 pun belah kanan, right. So bila kita rightkan dia, kita ROC lorekkan belah kanan dia, maka region of convergence yang kecil-kecil bagi negatif 2, real part of S, sebabkan lorek belah kanan lebih besar daripada negatif 2. So ROC kecil untuk pole negatif 1. Tadi kita dapat negatif 2. So untuk negatif 1, ROC kecil dia ialah real part of S dia, sebabkan lorek belah kanan maka lebih besar negatif 1. Okay. So yang ini kita dapat right ROC yang boleh ke kanan. So kita tahu nanti yang akan jadi common ROC dia ni lah, sebab dia yang paling kanan. Okay. Yang penting sebenarnya bukan itu, actually yang selepas ROC kecil ni apa yang jadi. So selepas ROC kecil ni, actually kita nak convert balik daripada ROC ni menjadi T, sebab dia adalah inverse Laplace transform. Kalau maths biasa kita tak peduli UT kan, sebab kali ni adalah signal and system, maka kita terpaksa involve UT, kita terpaksa tambah UT. Sebabkan tadi kita punya partial fraction untuk yang hijau ni adalah 1 per S tambah 2. Bila kita nak convert dia kepada Laplace, saya tengok table saja convert, nak tengok Laplace saya tengok table, maka negatif 2 per S tambah 2 ni, bila ada positif, bila kita convert kepada T domain, positif menjadi negatif. So yang ini settle. Okay, yang ini settle. So macam mana nak bagi jadi dia right sided signal? So kita tambah UT. UT kita, T ni beta positif, kena positif. Sebab apa? Sebab UT bila positif barulah dia jadi right sided signal. Okay. So UT right sided signal digabung dengan E eksponen ni, maka dapatlah ROC yang hijau yang dilorekkan belah kanan. So begitu juga dengan ROC bagi yang biru ni untuk pole negatif 1. Sebabkan lorek belah kanan, maka kita kena ganti UT yang positif punya T. Okay, barulah dia jadi kanan. Conversion daripada XS tadi ni simple saja, tengok table positif, maka sini akan jadi negatif. So yang ini eksponen settle. Bila eksponen settle, kita nak jadikan dia kanan, kita tambah UT yang positif T. Kenapa kita jadikan dia kanan? Sebab kita lorekkan dia belah kanan tadi. Kita lorek belah kanan, maka kita terpaksa jadikan dia right sided signal. Sebab option 1 kata ROC is the right of rightmost pole. So kita terpaksa buat yang ke kanan saja. Okay. So bila dah jadi macam tu, kita
XS tadi, daripada XS ni, maka bila kita convert dia akan jadi, bila kita inverse Laplace dia. Bila kita inverse Laplace. Okay, bila kita inverse Laplace XS, maka kita akan dapat XT. Okay, XT kita sama dengan E negative T UT, right sided signal. Yang ni direct translation untuk yang ini. Okay, S tambah 2 direct translation untuk yang ini, yang eksponen. Kemudian tolak E negatif 2T UT right sided signal. Okay, so bila dapat ni kita keluarkan UT, maka boleh dapat macam ni lah. Cantik sikit lah. So ada common ROC, maka common ROC ialah negatif 1 sebab dia paling kanan sekali. Alright. Okay. Okay, untuk option yang kedua ialah left. Option yang kedua ialah left. ROC is to the left. Siapa yang paling kiri, ROC untuk kiri, siapa yang paling kiri, dia adalah common ROC. So, yang first dah settle, kita buat pula yang second. Yang second ialah left. So, bila left, pole yang kosong tadi ni, garisan yang kosong kita tak lorekkan tadi tu, kita kena lorekkan belah kiri pula. So, dua-dua pole ini kita lorekkan belah kiri. Sebab kita nak left. So, bila kita nak left, kita buat pula ROC kecil-kecil masing-masing. So, real part of S, sebabkan left maka lebih kecil daripada negatif 2 untuk pole negatif 2. Dan ROC untuk biru, ROC untuk pole negatif 1 ni, maka real part of S dia mestilah lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Sebab kita lorekkan belah kiri. Negatif 1. Convertkan kepada XT, positif 2, eksponen dia adalah negatif 2T. Dan nak bagi jadi dia right sided signal sebab kita dah lorekkan belah kiri, maka kita tambah U negatif T. Negatif akan menjadikan dia left sided signal. Dan jangan lupa satu lagi part yang penting, selain kita tambah negatif T untuk jadikan dia left sided signal, eksponen kita tadi sebenarnya tak ada negatif. So, apa yang kita buat ialah kita tambah lagi negatif untuk eksponen kita, menjadikan set signal ini dua-dua ialah left. Okay, left. So, menjadikan dia left sided signal yang lebih left, lebih kuat left itu. Okay, sama juga dengan yang biru ini, direct translation kepada XS kepada XT, tengok table saja, plus 1 dia akan jadi negatif T. Okay. Tambah U negatif T untuk jadikan dia left sided signal, dan tambah lagi minus untuk menjadikan dia komponen menjadikan dia lebih kuat left. So ada dua left lah. Dah lah UT dia left, eksponen dia pun left. Cara nak bagi eksponen left ialah tambah negatif. Okay, so dua-dua left. Set pertama pun left, set kedua pun left. Maka kita akan dapat confirm ROC ni ialah ke kiri. So, bila ke kiri, kita tahu tadi common ROC untuk yang jenis pole yang ke kiri, dua-dua ke kiri. So, siapa yang paling kiri, dialah yang pemegang tahta common ROC. So, kalau kes ni kita tengok yang hijau lah, dia yang paling kiri. Okay, dia yang paling kiri. Maka, apa yang kita buat dekat sini ialah kita ambil balik tadi XS ni, kita laplaskan, kita dah buat tadi. So ini just nak tulis saja XS, maka kita akan dapat XT. Maka inilah yang terjadi tadi. Tulis cantik-cantik sikit, keluarkan U negatif ET sebab sama, maka kita akan dapat negatif E negatif T plus E negatif 2T. So bila kita keluarkan, kena hati-hatilah, dia jadi tambah lah sebab yang ni kan, kita tambah. Okay. So, maka common ROC dipegang tahta yang paling kiri lah, yang hijau. Okay, untuk option ketiga adalah dia nak jadikan kita punya XS tadi vertical straight. Okay, dia nak jadikan vertical straight. Bila vertical straight ni bermaksud kita ada two-sided signal. Two-sided signal barulah boleh jadi vertical straight. So, kita terpaksa buat XS kita tadi, yang 1 per S tambah 2 dengan 1 S tambah 1 ni, kita kena make sure 1 pergi kanan, 1 pergi kiri. Barulah dapat two-sided. So, hijau ini, kita buat dia
pole yang X negatif 2 ni kita buatkan dia lorek belah kanan. Sebab tu dia lorek belah kanan. Kemudian yang pole negatif 1 ini, sebab 1 dah pergi kanan, maka dia ini pula pergi ke kiri. So, real part of S ni kita buat dia pergi ke kiri. So, kiri bermaksud lebih kecil, kanan bermaksud lebih besar lah. So, tulis dia punya conversion of xt plus 2 ni bermaksud bila tengok table, dia akan jadi negatif 2t. Maka, sebabkan dia ke kanan, kita tambah right-sided signal. Right-sided signal. Right-sided signal punya ut. So, depan ni tak kena tambah apa-apa lah sebab dia right-sided signal. Okay. Kemudian untuk negatif 1 punya pole, so direct conversion xs kepada xt tengok table. Bukan negatif sorry, yang ni saya nak tunjuk ini. Okey, negatif ni. Maka dia akan jadi negatif t. So sebabkan dia left sided signal, maka kita kena tambah ut yang left. Sebabkan dia ke kiri juga lorekan, itu kita jadikan lagi left lagi. Eksponen ini kita tambahkan lagi negatif supaya dia left. Lebih kuat left di situ. So maka kita akan dapat satu signal yang two sided, satu kiri, satu kanan lah, ni kanan, dan satu lagi adalah kiri. Maka bolehlah jadi vertical straight. So tulis balik expression yang kita dapat tadi daripada Laplace, daripada XS ni adalah hasil Laplace. Kita inverse Laplace tadi, maka kita akan dapat XT. XT sama dengan negatif E, negatif T, U negatif T, tolak E negatif 2T, UT. So yang ni tak boleh nak keluarkan lah sebab dia, yang ni negatif, yang ni UT. Dia bukan yang sama, so tak boleh keluarkan. So maintain macam tu lah. So inilah jawapan dia. Okay. Since dia vertical straight, maka common ROC dia mestilah involve satu lebih kecil, satu lagi adalah lebih besar. So dalam case ni, settle kita punya ketiga-tiga option, settle. So kita terpaksa buat tiga-tiga. Kita yang pilih kita nak yang mana. Ada yang nak buat vertical straight, maka dia boleh guna vertical straight lah. So saya tunjuk ni adalah option tiga-tiga. Ada orang yang nak buat rightmost, ada yang nak buat left, ada yang nak buat vertical straight. Ataupun maybe soalan pun boleh juga kata sila buat untuk tiga-tiga. So inilah cara untuk find ROC daripada XS.